Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa bik. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, kita boleh sambung majlis ta'lim kita. Kita membaca Riyadhus Salihin jilid yang kedua. Kita masih Pak Mik di muka surat 280. Ya Ustaz. Hadis yang kedua. Pakcik punya muka surat 200. Awak pakcik. 280. Ini kesan daripada bateri yang rosak. 280. Kita masih di bawah tajuk yang besar itu, haram bersepi-sepi dengan perempuan yang bukan mahram. Kita masuk hadis yang kedua. Ya betul. Cik Bakmik, Ya. Cik Din, Cik Bari. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'a dhi mahramin, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu sekalian bersepi-sepi dengan seorang perempuan kecuali bersama dengan mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang maha mengetahui. Ini hadis yang kedua ikhwan, yang dibawa oleh Hujjatul Islam Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala untuk menyokong tajuk di atas. Cuma hadis ini ikhwan, hadis berkaitan dengan mahram ini, dia ada dua perbincangan. Satu berkenaan dengan inilah, bahawa satu orang itu tidak boleh bersepi-sepian dengan satu laki-laki yang ajnabi dengan dia, melainkan kena ada mahram. So hadis ni bukan dalil kata kalau ada mahram boleh. Maksudnya ada, saya katakan abang adik perempuan kawan ni dengan markah adik dia. So dengan ada abang, so mereka boleh couple lah. Dah, hadis ni bukan dalil ke situ. Hadis ni dia punya maksud, wanita ini pada zaman dahulu dia tak boleh jaga diri dia. Dia nak keluar rumah pun, pasal tu hadis ni satu bab dia berkenaan dengan mahram, satu bab dia berkaitan dengan musafir pula. Wanita tak boleh musafir kan kecuali dengan mahram. Tapi Nabi SAW juga sebut berkenaan dengan akhir zaman. Nabi kata akhir zaman besok kamu akan lihat seekor kambing akan berjalan kambing itu akan keluar berjalan seorang-seorang tanpa kambing itu takut dimakan oleh serigala.
Dan kamu akan lihat seorang wanita akan berjalan daripada Hadraul Maut ke Sana'a dalam keadaan seorang diri, aman dia. Maka para ulama mula bincang hadis-hadis macam ni. Kenapa berkenaan dengan wanita disebut mahram? Laki-laki musafir tak disebut pula dengan mahram, cuma disebut istita'ah, kemampuan, bekal, itu saja. Maka hadis ni menyebabkan para ulama kita berbincang dua hala. Satu para ulama mereka mengambil pendirian bahawa wanita mesti dikapit dengan mahram. Maksud mahram ni adalah mahram melibatkan nasab darah, orang-orang yang haram kahwin dengan dia. Lagi satu ulama yang ini kepahamannya agak muasarah, contemporary, mereka faham hadis ni berkaitan dengan keamanan, keselamatan dan maruah. Kalau kita ambil hadis ni dalam bentuk yang pertama tadi, literal dia, maka itulah yang kita tengok beberapa masa itu wanita tak dibenarkan pergi umrah, pergi haji melainkan dengan mahram. Kenapa? Kerana dia faham daripada hadis ni kata mahram. Satu pandangan ulama kata tak, itu bukan masalah. Mahram itu artinya keselamatan wanita itu berjalan. Kan wanita ni pakcik dia berbeza dengan laki-laki. Laki-laki kalau something happen tengah jalan kepada dia, sepanjang dia punya journey, betul pakcik? Journey dia, perjalanan dia, dari segi dia tanggung risiko bahaya diri, maruah, lain. Wanita lain. Maka kerana itu wanita itu diberatkan dengan mahram. Tapi kerananya ada hadis tadi, Nabi kata satu orang akan berjalan daripada Hadraul Maut ke Sana'a ke Hadraul Maut seorang diri. Hadis itu menunjukkan wanita dalam keselamatan. Tak, kalau Nabi tak akan sebut seorang wanita, tapi Nabi sebut dia akan berjalan, artinya aman. Maka sebahagian berpandangan kalau wanita itu aman, dia keluar daripada rumah dia aman, dan dia boleh jamin keamanan tu, maka itulah maksud daripada mahram. Maka bolehlah satu wanita dia naik kapal terbang, dalam kapal terbang tu ada 400 orang, bukan mahram dia, tapi 400 tu nak landing ke Jeddah. Dia duduk, dia dapat satu seat, tapi bukan mahram dia semua. Agak-agak selamat tak dia menuju ke Jeddah tu. Kalau dunia kata dia selamat, itulah maksud mahram, kata mereka. Pandangan ini agak disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan juga disebut oleh muasarah sekarang ni, pandangan semasa seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga menyebut pandangan yang seperti ini. Itu maksud daripada mahram. Jadi bila Nabi kata satu wanita, janganlah satu orang itu berkhalwat, janganlah satu orang itu berkhalwat dengan satu perempuan bersepi-sepian, melainkan ada dia punya mahram. Bukan makna ada mahram boleh. Sebab istilah khalwat itu istilah dua orang yang bercinta, pakcik, duduk di tempat yang sepi. Melayu pula kata cinta tu buta, yang cinta tu pula buta perut. So apanya? So bila jadi sesuatu, apa akan jadi? Perempuan punya risiko dia melibatkan maruah. Kalau orang kata pakcik, anak jantan pakcik kena tangkap basah, pakcik tu marah juga, dah je tu budak ni. Tapi bila dia dengar pakcik, anak perempuan pakcik kena tangkap basah, dia punya kan, water face dia tu jadi macam apa pakcik, drop. Orang tua kata hancunting arang di muka aku. Jadi macam kerana itu wanita itu diberi satu satu penjagaan yang agak teliti. Tapi bukanlah bermakna wanita tak boleh keluar rumah seorang-seorang. Berilah keselamatan, dia jamin. Silakan. Macam kita mai sini. So kalau kita ambil literal hadis ni, daripada rumah nak mai hadis ni kena ada mahram. Itu literal hadis. Nak mai suami tak ada, abang tak ada, siapa tak ada, tak boleh mai mengaji. Tapi kami nak pergi mengaji Riyadhus Salihin, tak boleh.
Pasal apa tak boleh? Pasal perjalanan itu. Something happen, bawa kereta. Tapi kalau dilihat kepada makna yang kedua, jaminan keselamatan. Daripada pintu rumah dia keluar, dia masuk pintu kereta, dia start brum, terus dia pecut, dia main parking kat dis. Itu dia naik atas. Lepas tu dengan kawan-kawan ramai lagu ni, jamin tak selamat dah. Sama Al-Fadhil ada, lagi dia selamat. Baik. An-Nawawi rahimahullah ta'ala bawa hadis itu untuk menyokong tajuk di atas. Baik. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hurmatu nisa'il mujahidina 'ala al-qa'idina ka hurmati ummahatihim ma min rajulin min al-qa'idina yakhlufu rajulan min al-mujahidina fi ahlihi فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم رواه مسلم. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haramnya isteri orang-orang yang berperang pada jalan Allah bagi orang-orang yang tidak ikut berjuang adalah seperti haramnya ibu mereka. Dia terjemah macam tu, haramnya. Hurmah bermakna kehormatan. Kehormatan seorang wanita, hurmatun nisa, bermakna ada satu perempuan. Perempuan ni perempuan siapa? Dia nisaul mujahidin. Dia isteri kepada suami yang keluar pergi berjuang. Perempuan ni punya hormah, perempuan ni punya kemuliaan. Kalau kita nak buat perbandingan, Nabi kata min alal qa'idin, berbanding dengan laki-laki lain yang mereka tak terpilih untuk pergi berjuang. Bukan ambil suami dia, ambil perempuan tu, bini kepada mujahidin. Perempuan tu dengan laki-laki yang tak terpilih untuk berjuang. Nabi kata apa perbezaan mereka? Wanita ini punya mulia seperti kemuliaan ibu orang yang tidak berjuang. Dahsyat. Wahai, bukan wanita tu yang berjuang, suami dia. Allah bagi hormat kepada wanita ni. Kita yang tak terpilih berjuang ni, kita tengok dia, nilai dia tu depan kita macam mak kita. Bukan dia mak kita, nilai. Makna dia apa? Kita kena hormat dia, kita kena jaga dia, kita kena ambil tahu makan minum dia selama suami dia pergi berjuang. Nabi kata, seseorang yang tidak ikut berperang dan diserahi oleh orang yang berperang untuk menjaga isterinya, kemudian dia mengkhianatinya, maka nanti pada hari kiamat dia akan berhenti untuk diambil kebaikan-kebaikannya oleh orang yang berperang sekehendak hatinya sampai dia merasa puas. Kemudian kata Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kami dan bersabda, bagaimana persangkaanmu? Nabi kata, suami kawan ni pergi berjuang, tinggal anak-anak dan isteri. So itulah kehormatan isteri kepada mujahidin. Jiran ni, dia khianat. Dia tak jaga. Kita pakai bahasa utara cakap apa mana? Dia pergi mengorat bini kawan ni. Dia pergi kacau. Dia seolah-olah kacau mak dia sendiri. Maka besok di hari akhirat, kalau dia mati tak bertobat, esok di hari akhirat Allah Ta'ala akan stop dia di mahsyar. Dia dengan kebajikan dia semua duk galas tengah belakang, Allah stop dia. Waqafa lahu, Allah stopkan dia. Allah kata kepada mujahidin ni, hang tahu tak selama hang pergi berjihad, apa dia buat kat bini hang? Dia kacau bini hang. Macam dalam filem apa bunyi? Lancang kuning. Betul kan?
Yang makan apa? Ni apa? Nangka. Lancang kuning itu. Ini setahun baru buka dia bilang. Yang makan engkau. Oh, makan nangka Mahmud angkat di Julang ah. Itu dia naik kalau. Itu kianat juga. Lancang kuning yang mana? Kianat juga. Yang paruh pilanggang di tengah mengandung kan. Yang suami pergi berjuang untuk negara. Yang sultan buat onar di sini. Ini kerana bukan mangga apa? Nangka sebiji. Dan tunjuk pula gambar baby tu duk suap nangka tak ada masuk. Oh, dahsyat. Esok Allah Ta'ala panggil. Allah kata dekat suami ni, apa saja kebaikan yang ada pada pengkhianat ni, hang ambil, bukan ambil sampai habis, ambil sampai hampuh. Bila Nabi kata lagu tu, Nabi toleh kepada para sahabat. Nabi kata, ma zannukum. Nabi kata, hampa rasa kira-kira suami yang dikhianati, bila dia tahu dia ni khianat, agak-agak apa dia nak ambil pada kawan tu? Kebajikan semua dia ambil. Allah kata ambil sampai hampuh. Apa boleh memuaskan dia? Dia ambil semua kebaikan kawan tu, tak ada benda boleh puas melainkan dia nak tengok kawan tu Tuhan rejam masuk neraka. Artinya kawan ni pasti masuk neraka. Ambil sampai puas. Nabi tengok muka sahabat, seolah-olah macam Nabi nak kata, kalau kena kat hang lah, hang nak buat apa kawan ni? Kita tak ada bahasa, kita kata tunggu hari aku ajar cukup-cukup. Itu sudah cukup lah. Kan Nabi kata, ma zannukum, kamu ingat apa? Apa nak jadi masa tu? Maka Al-Imam Nawawi masukkan hadis ni untuk menunjukkan bagaimana seorang laki-laki masuk ke rumah seorang wanita ketika suami dia tak ada di rumah. Itu dianggap sebagai satu khianat. Dengan masa itu tak ada apa? Tak ada sebab apa-apa dia masuk dalam rumah. Kalau hari ni mungkin ada sebab, pek ayah rosak. Kak, suami kak ada rumah tak? Tak ada. Ni saya nak betul pek ayah ke mana? Saya tunggu dia balik Kau ni orang PBA, dia tu balik office, dia ni pun balik office. Bila nak buat? Itu semua tidak dianggap khianat lah. Itu hal-hal yang perempuan tu pun rasa selamat. Semua orang rasa selamat. TNB nak main cik ayah api. Abang Azhar main nak cik api. Takkan nak tanya, husband you ada di rumah tak? Dia kata tak ada. Tak apa, saya main lagi sekali lagu ni punya TNB tak ada. Tak ada. Jadi itu semua tak masuk khianat. Khianat ni jahat lah. Jahat. Masuk dengan jahat. Maka itulah balasan yang Tuhan sediakan di hari akhirat. Al-Imam Nawawi menutup bab ini dengan hadis yang kita baca, dengan hadis yang kita bacakan tadi. Jadi 3 hadis ini menjadi dalil kepada kita tentang tajuk yang kita baca, iaitu larangan berkhalwah dengan wanita. Kenapa tajuk ni ada, ikhwan? Tajuk ni ada kerana Islam ni dia dinamakan dinul wiqayah. Tajuk-tajuk ni dia menunjukkan Islam ni dia dinul wiqayah. Dia agama pencegahan. Dia suka cegah satu benda jangan jadi. SOP lah kot pakcik ni. Itu awak patuh ini wiqayah. Dan dikatakan al-wiqayatu khair. Pencegahan itu cukup baik. Daripada biar segala sawari mak nenek jadi, lepas tu kita duk picit kepala, apa nak buat, nak settle lagu mana. Dia ada wiqayah. Penjagaan dia, pencegahan dia. Maka ini agama dinul wiqayah. Kemudian Al-Imam Nawawi membuka tajuk yang baru. Setelah di atas, An-Nawawi buka tajuk yang baru, iaitu babu tahrimu tashabbahu rijalu bin nisa wa tashabbahu nisa bir rijal fi libasin wa harakatin wa ghaira dhalik.
iaitu bab tentang haram laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Dia bila dia terjemah, dia bagi short, pendek sangat sampai kita tak nampak apa Nawawi nak sebut. Nawawi buka bab tentang larangan tasyabuh ar-rijal bin nisa. Rijal tasyabuh jadi nisa, laki-laki dengan perempuan, tasyabuh. Tasyabuh nisa bir rijal, tasyabuhnya wanita dengan laki-laki menyerupai. Pada apa? Kata Nawawi, fi libasin wa harakatin, iaitu pada pakaian dan gerak-geri, pada harakat, gerak-geri. Atau dia kata wa ghaira zalik, dan selain daripada itu. Baik, bab ni nak bagi tahu pada wanita dia ada ciri-ciri khas wanita. Pada laki-laki ada ciri khas yang tu tak boleh tasyabuh. Adapun kalau ada pada wanita, ada perangai itu ada pada perempuan, tapi dia bukan ciri khas, dia ciri umum. Maka ciri itu boleh ada pada laki-laki. Masalan, perempuan pandai masak, lelaki pun pandai masak, maka kita tak boleh kata kat laki-laki ini ada larangan. Laki-laki tak boleh menyerupai wanita, duk pergi pegang sudit kuali, duk main periuk. Dah, itu bukan ciri khas, itu bukan ciri. Tapi kebetulan zaman dulu pakcik, zaman kita sedang bila kata dapur, perempuan. Pandai masak, perempuan. Pandari-pandaru ni semua perempuan. Syekh Wan, Syekh Me'e, Syekh Zubair ni mai bila? Mereka ni beranak berapa hari baru ni. Dulu orang tak kenal orang masak laki-laki. Kalau laki-laki pandai masak, orang nanti kata awak dah pakai kain batik lah. Mamak lembak pakcik, dia ada tajuk khas. Mamak bukan kata masak pakcik, serba-serbi. Pendek kata serba-serbi tu kira jamak lah, plural. Tak payah kita nak urai lagi pakcik. Dulu ke hotel kan? Orang lelaki hotel kan? Ya, betul. Zaman hotel membangun kan, barulah datang. Kemungkinan orang lelaki-lelaki ni pandai masak lama dah, tapi tak tertonjol. Maka itu bukanlah ciri yang khas. Itu boleh. Tapi ada ciri khas wanita. Laki-laki lembut ni ada. Tapi sifat lembut ni asal sifat wanita. Maka laki-laki lembut ni tak salah. Tapi bila dia lembut sampai jadi kewanitaan, dia masuk kepada ciri khas wanita, maka tajuk ini kata ada larangan. Ada larangan. Kadang-kadang cara duduk tu, perempuan dulu dia suka duduk apa? Macam kita duduk tahiyat kan. Dulu kalau ada laki-laki duduk lagu tu, orang nanti ucap awak dia ni apa zebab pula. Tapi lama kelamaan orang lelaki semua apa, obesity, dia tak boleh duduk bersilah, terkangkang. Jadi lagu tu dia kena duduk bertimpuh. Maka itu semua tidak menjadi ciri-ciri yang khas. Apa dia ciri khas pada wanita? Kalau pakaian, apa pakaian khas yang lelaki tak pakai? Perempuan sampai dunia kiamat pun pakaian itu milik wanita. Kalau pakai baju bunga-bunga, tanah dia bunga-bunga, kita pergi buat baju Melayu, pergi raya haji pakai, orang nanti tengok kita, pasal apa dakwah metak ni. Ada kain, memang kain tu raksi dengan wanita, macam sutra raksi dengan wanita. Tetapi laki-laki boleh pakai juga sutra. Pada bahagian yang Nabi benarkan, korang-korang Nabi kata 4 sutra laki-laki boleh pakai, besar 4 jari. Nak buat poket ke, nak buat line atas ni ke, Nabi benarkan seluruhnya sutra. Nabi tak benar laki-laki pakai. Artinya sutra itu menjadi sifat wanita, tapi tidak secara seluruhnya. Maka ini bab apakah ciri khas kepada wanita. Rambut panjang asalnya ciri wanita, maka membezakannya Nabi kadang-kadang jumah dan kadang-kadang lama. Rambut Nabi kadang-kadang paras telinga, kadang-kadang yang ujung tu kena kat bawah. Maka kalau lebih daripada bawah, itu dikatakan ciri wanita lebih. Maka laki-laki jangan bagi lebih, walaupun berjanggut.
paling panjang takat ni bagi lelaki. Kalau dah mai sampai sini potong. Kerana dia akan jadi ciri khas. Maka agama tak benarkan. Walaupun ada janggut. Sikit masa hari tu pakcik, perempuan ada misai. Dia ada misai. Naik misai, lepas tu dia pergi tanam apa tak, dia jadi misai sungguh. Dia buat lagu tu. Tapi dia perempuan. Ini tidak boleh sebab misai adalah ciri lelaki-lelaki, ciri khas janggut. Tapi kalau dia beranak memang dah ada dah. Maka kita tak boleh cukup segala bulu-bulu di badan. Tapi kerana misai itu bukan sifat perempuan, para ulama kata boleh cukup. Kenapa? Kembali pada asal, kembali pada fitrah dia. Kecuali lelaki dia kata you jangan cukup, suka tengok misai you, dia pula cukup misai dia. Itu lain bab. Baik, ini bab yang kita buka. Itu pada gerak-geri. Ada gerak-geri menjadi sifat wanita khas. Cara jalan, cara stand kaki, cara dia stand kaki, dia lipat kaki tu awak macam ni. Maka mesti dijauhi. Macam kita ni abang beranak dia keras kang tak apa. Tapi hak jenis beranak diasuh jadi lembut. Tak tahu dia baru dengar tajuk ni dalam Riyadhus Salihin, dia nak ubah tu lah ni, dia ada 28 jam. Dia dah biasa dah kalau berdiri tangan macam ni. Kita jantan macam ni, ada suka kepak. Dia dah biasa lagu tu. So kena suruh dia pergi naik kuda, kena latih naik kuda. Kena pergi balik batu gantung, naik kuda. Pasal apa? Dia kena kembalikan, usahakan jangan ada ciri kewanitaan, ciri-ciri yang khas. Baik, untuk memulakan tajuk ini, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memulakan dengan hadis yang pertama. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Sebelum tu saya nak ingat, saya nak kata sepatah sebelum saya lupa. Dalam agama ni ikhwan, dalam agama kita ni, kerana tajuk ni keluar, dalam agama dia panggil satu perkara nama dia maziyah ataupun maziyatun. Baca waqaf maziyah ataupun maziyatun dengan zai. Maziyah ni maksud dia apa dia? Ulama kita kata Allah Ta'ala ni jadikan khalaqaz dhukur wal inath. Allah jadikan laki-laki dan perempuan, wa ja'ala likulli minhuma maziyah. Setiap dua makhluk ni dia ada dia punya kelebihan dan keistimewaan dia, maziyah. Allah cipta laki-laki ada maziyah dia. Apa dia? Kelebihan, keistimewaan. Allah cipta wanita, kelebihan, keistimewaan. Baik. Yang saya nak kata itu bab agama tidak membenarkan dua kelebihan itu dilagakan. Sekarang ni kan abang tengok orang suka cakap antara laki-laki dan perempuan yang mana sabak lebih. Ini salah. Dalam bab akhlak, agama tak benarkan. Kerana perbandingan itu akan menyebabkan emosi kita tak stabil. Saya bagi contoh. Ini perbandingan yang tak betul. Dalam sunnah dia tak suka. Antara wanita dan laki-laki, siapa sifat penyayang lebih? Tanya laki-laki. Kalau tanya saya kata laki-laki. Bukti dia apa? Bukti dia bila mak penguin bertelur penguin, pak penguin yang jaga 6 bulan. Itu contoh, baru nak diadaptasikan. Kat dia kata penguin. Ada. Kan? Bila tanya pada wanita, antara wanita dengan laki-laki siapa sifat kasih sayang tu banyak, dia akan kata, kita kata apa di antaranya? Dia akan kata di antaranya Allah bagi rahim pada wanita. Allah bagi rahim. Lepas tu kita kata apa kena mengenal rahim dengan sifat sayang wanita? Dia kata rahim dia ambil daripada nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kata tak.
Rahim yang ada dalam perut manusia tu bukan sifat tu, organ. Nama dia rahim. Berapa banyak wanita buang anak? Ada rahim lah tu. Dia beranak, dia buang. Dia beranak, dia lepas pada 3-16. Jatuh budak tu berdebum. Yang tuan rumah ingat, kilat. Bukan kilat, bukan buah nyok, budak jatuh dalam tong sampah. Itu orang yang ada rahim. Rahim yang kita ada ni bukan sifat Tuhan tu. Rahim yang kita ada ni organ, tempat menyimpan benih. Dan kalau kita orang dulu kan, dia bincang-bincang tak ada jawapan. Dia kata telur dengan ayam yang mana dulu? Dia ni kata telur dulu. Kalau tak ada ayam, telur mai kat mana? Ya, betul dia kata. Tapi kalau tak ada telur, ayam mai kat mana? Tak dapat. Bukan isu tu. Isu dia nak mentak darah apa? Nak mentak darah telur, hampir lebih telur. Nak mentak darah ayam, hampir 9 ayam. Isu ayam dengan telur bukan isu ditanya siapa dulu siapa awal. Sebab dia takkan pernah ada jawapan. Siapa sifat penyayang dia tinggi? Laki ke wanita? Dah, itu bukan soal ditanya. Tetapi Al-Quran menyebut kepada kita bahawa ibu dan bapa dengan ikatan kahwin, mereka bercinta, mereka berkasih. Kerana kasih itulah benih bapa masuk dalam rahim ibu. Kalau tidak ada perkahwinan, benihnya masuk itu, agama tidak iktiraf, walaupun kasih sayang itu tinggi. Kalau ditanya kepada ahli psiko, daripada Adam jadi Hawa, artinya sayang tu berpunca daripada Adam datang Hawa. Daripada Adam, tulang Adam, jadinya Hawa. Pasal tu agama tak bagi kita bincang tajuk tu. Bila kita bincang tajuk tu, siapa lebih sabar, siapa lebih redha, last sekali dia akan mengganggu kita punya emosi. Maka Al-Quran kata betul. Quran kata inna akramakum indallahi atqakum. Quran tak sebut siapa. Quran sebut siapa yang membajakan kasih sayang dia akan ada kasih sayang. Siapa yang membenihkan, menjana benih takwa dia akan jadi orang yang paling mulia. Ya, betul. Nabi pernah menyebut ada wanita tengah solat, diikat dia punya kucing. Betul? Lepas tu kucing tu mati kerana duk sintak. Dan Nabi kata apa? Nabi kata sahibul hirah ni ahli neraka. Wahai dia wanita. Ya. Pasal tu agama tak bagi kita bincang tajuk tu. Yang agama suruhnya ialah yang Quran ajak kepada kita selalu apa dia? Quran kata man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Allah kata siapa yang beramal daripada amal yang saleh, daripada laki-laki dan perempuan. Dia tidak ada wanita ni dia kurang ibadat pun tak apa. Pasal apa? Pasal masa dia dah banyak, dia bersalin lagi, dia mengandung lagi, dia itu lagi, dia ini. Agama balance. Dia balance. Agama tak sebut bapak punya jasa Quran kan. Dia tak sebut bapak punya jasa pergi cari makan. Nisbah zaman dulu. Jangan pandang carry hari ni. Carry hari ni ibu lagi berjaya pada bapak. Dulu zaman kita dulu pakcik dia kan, Pak Mik, bapak-bapak kita kan, pergi pagi petang balik. Itu semua tak sebut. Agama tak sebut. Dalam hadis sebut, dalam Quran tak sebut dengan jelas. Quran sebut apa? Jasa mak, supaya anak ingat. Tapi di belakang mak ni yang boleh membangunkan sebuah keluarga siapa dia? Bapa. Pasal tu bila mati bapa, cemas habis semua. Anak jadi terus dipanggil yatim. Tapi balance. Kenapa? Kerana kawan ni nak sengsara dia macam ni. Agama bagi balance, bagi nampak. Tapi bila main satu bab, walaupun hebat ibu macam ni, walaupun hebat, Nabi kata
kalaulah ada orang boleh sujud pada orang, aku suruh isteri sujud pada. Kita kata kalau cakap secara rasional, cakap ni cakap terbalik, patut suamilah sujud kat isteri. Kalau orang tanya pasal apa, kita kata 9 bulan 10 hari dia dalam derita. Tapi bila mai bab ni, agama tak sebut. Agama tutup yang tu. Kenapa? Kerana ada orang yang jauh berjasa dalam hidup engkau. Dia sebut suami. Hebat wanita ni, hebat dia macam mana pun, talak dia bagi kat suami. Dia balance. Pasal tu kita tak boleh bincang. Kalau kita bincang, dia akan jadi tak balance. Antara bapa dengan mak dalam rumah tangga, siapa korban banyak? Kacau lah. Ini semua perbincangan ahli motivasi yang cetek dan kacau otak. Pemikiran dia cetek dan otak dia kacau. Dia ada pengalaman berkelai dalam rumah tangga, pasal tu dia bincang tajuk tu bagi bini dia geram. Lepas tu jadi tajuk bincang. Lepas tu dapat heret nas bukan-bukan. Nas bukan-bukan dapat heret. Nabi jahit kasut sendiri. Nabi pergi bancuh teh sendiri. Nabi buat teh tarik sendiri. Nabi ni baju koyak dia buat sendiri. Dia pun heret semua dalil-dalil ni. Hadis Tirmizi menyebut Nabi ni iza dakhala baitahu, bila Nabi masuk dalam rumah, kana mihnatu fi ahlihi. Nabi bila masuk dalam rumah, dia reti rumah dia tu macam mana. Tak tu dalil sebut. Bila Nabi masuk dalam rumah, Nabi tahu hal rumah dia. So dia tengok bini dia, dia tahu keadaan bini dia. Dia ni tengah marah ke? Dia ni tengah lapang ke? Dia beritahu. Dan isteri Nabi pula, bila Nabi balik, dia tahu keadaan Nabi. Nas sebut macam tu rumah tangga. Perbincangan manusia yang otak kacau ni, dia kata dalam rumah tangga, siapa kerja paling kuat? Siapa banyak berkorban? Kebetulan hari tu hari ibu. Siapa banyak berkorban? Dia punya bincang tu menunjukkan rumah tangga dia ada krisis. Krisis. Masalah rumah tangga. Agama tak bincang demikian. Agama bincang hormat menghormati, betul Pak Mik? Sayang menyayangi. Agama tak bincang. Lepas itu kalau kita bincang sahabat Rashid, dia akan pergi semua bab. Nanti satu masa puak-puak yang terganggu emosi dia ni akan bincang. Kenapa lelaki-lelaki dapat 2, faraid perempuan dapat 1? Oh, dia yang timai puak-puak liberal ni Pak Mik. Kacau. Ini semua puak-puak yang terganggu hidayah mereka. So perbincangan tu tak ada. Kita tak bincang ke arah tu. Ini Nabi Ibrahim nak main kepada kita raya kan. Dia berbincang pasal Hajar. Tapi kok mana pun dia bincang, dia nak pergi kepada satu perbincangan wanita lebih, lelaki-lelaki korang. Dia kata you boleh bayang. Dia kata cik you, dia cakap menjaga-menjat. Dia kata you boleh bayang Ibrahim tinggal Hajar di Mekah, Hajar boleh survive tanpa suami. Tanpa suami. So dia kata moral of the story, wanita boleh hidup bela anak dia sendiri. Wow. Itulah satu conclusion terhadap kisah itu berdasarkan kepala otak dia. Kerana dia terlupa. Siapa yang suruh Hajar diletak di situ? Dia terlupa. Kenapa Ibrahim tak duduk dengan Hajar? Dan dia terlupa. Dia lupa banyak benda. Dan ketika kisah Hajar itu dibangkitkan, dia hanya nampak emosi dia. Maka perbincangan lagu ni pakcik, di sisi akhlak kita belajar sunnah sangat berbahaya. Lepas itu ulama sunnah tak benarkan kita berbincang siapa lebih siapa kurang. Kerana agama ni tidak datang dengan kasta. Dengan kasta tidak. Agama tak datang dengan kasta. Last sekali dia akan jadi telur dengan ayam. Sabar dulu. Kawan last kali kekal Pak Mik, yang tak puas hati duk kata telur dulu, aku sampai bila aku kata telur dulu. Dia ni kata dah, aku kata ayam dulu. Lepas tu bincang pula, dalam banyak-banyak telur ayam mana paling dulu? Ayam berapa jenis dah Pak Mik? Ayam piru, ayam serama, ayam kacik. Telur ayam mana dulu? Ini semua perbincangan orangnya semak otak man. Otak dia ada masalah. Maka itu saya nak katakan awal, iaitu bahawa
Agama ini sentiasa suruh kita buat amal baik. Amal baik. Pasal tu dalam riwayat Nabi kata apa? Kita bagi isteri kita makan, kan? Kita balik rumah, bagi isteri kita makan. Nabi kata apa? Dapat pahala sedekah. Dalam mazhab Syafi'i pula dalam bab zakat, isteri kalau ada duit lebih yang kena zakat, boleh bagi kat suami. Zakat. Agama ni sangat balance. Kerana agama ni dinul rahmah, bukan dinul firaq. Firaq ni sentiasa mencari titik kita punya, tak mana membezakan kita, tak mana membezakan kita. Dah, ini dinul rahmah. Agamanya rahmat. Agamanya rahmat. Maka kita tak bincang ke arah itu. Kita bincang kepada arah laki-laki dan perempuan sama-sama kena beramal saleh. Maka Allah akan masukkan kita dalam jannah. Maka Al-Imam Nawawi memulakan tajuk ni dengan hadis daripada Abdullah bin Abbas. Kata dia, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina min ar-rijali wal mutarajjilati min an-nisa'i, wa fi riwayatin la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa'i wal mutashabbihati min an-nisa'i bir rijali. Rawahu al-Bukhari. Terjemahan dia dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang-orang lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan, dan orang-orang perempuan yang menyerupai laki-laki. Al-mukhannithina minar rijal. Pelik. Dia rijal, tapi dia buat jadi mukhannithin. Dia sehingga dikatakan mukhannithin minar rijal. Dia rijal, dia laki-laki. Dan dia pun tahu dia laki-laki, maka dia buat supaya dia jadi perempuan. Macam mana tak tahu. Apa yang dia nak kena ubah, sahabat Rashid? Gerak-geri dia, pakaian dia, solek menyolek dia. Silat kulit-kulit pun dia dah kena pakai lotion. Dia akan jadi mukhannithin. Pasal tu panggil dia mukhannithin. Perkataan yang tak baik, tak elok. Laki-laki, dia tu laki-laki. Ini orang kata perempuan daripada laki-laki. Perempuan betul tak, tapi dia cuba heret diri dia tu sedapat mungkin. Dia paksa diri dia jadi macam perempuan, tapi Allah menentukan tak jadi. Dia pergi makan hormon apa ke, bulu muka semua jatuh habis. Lomok lotion, tak boleh. Biji alkom duk keras itu, tak ada nak buat apa. Hak yang agresif lagi, transgender, pergi buat operation, nak jadi juga tak boleh. Kok mana pun tak boleh. Hormon badan dia hormon laki-laki. Maka Nabi kata pelik, la'ana Rasulullah, di atas lidah Rasulullah mereka dilaknat. Wal mutarajjilat, memaksa diri jadi laki-laki, minan nisa, sedangkan dia perempuan. Dia paksa diri. Asyik pakcik. Dan sekarang alhamdulillah pakcik, ada operation perempuan boleh jadi laki-laki. Tukar alat kelamin dia, jadi laki-laki. Alhamdulillah, dunia penuh dengan teknologi. La'ana Rasulullah. Dia mutarajilat, dia rijal, tapi dia mutarajilat minan nisa, dikatakan laki-laki daripada wanita. La'ana Rasulullah, dilaknat oleh Rasulullah. Dalam riwayat lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ini mungkin dia cuba jadikan diri dia sedapat mungkin, semaksimum mungkin dia usaha nak bagi jadi perempuan. Dia pergi buatlah apa saja kepada tubuh badan dia. Yang ni pula, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina min rijali bin nisa wal mutashabbihati min an-nisa'i birijal. Yang ni pula dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang meniru orang-orang perempuan. Yang ni mungkin dia tak ubah tubuh badan dia, tetapi ada benda dia cuba buat ke arah perempuan.
Dia pergi pakai rambut palsu ke? Dia pergi bubus apa? Soleh. Badan dia tak ubah aksesori apa, tapi dia buat lagu tu. Itu pun dalam hadis ni kata dilaknat di atas lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Cuma ada sedikit perbahasan. Para ulama kata, bila kata Rasulullah laknat ni, apa maksud dia? Bila kata Nabi laknat ni, apa maksud dia? Apa maksud dia? Laknat Nabi ni sama tak dengan laknat Tuhan? Itu ada sedikit perbincangan para ulama. Kalau ikut ayat Quran, siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, apa-apa yang Rasul redha, Allah akan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Man yuti'i rasul faqad ata Allah. Itu ayat paling dahsyatnya Imam Syafi'i sebut dalam Ar-Risalah. Siapa yang mentaati Rasul, dia mentaati Allah. Artinya, kalau benda itu disukai oleh Rasul, disukai oleh Allah. Kalau benda itu dibenci oleh Rasul, dibenci oleh Allah. Cuma laknat ni maksud dia apa? Dalam kamus, beberapa perkara diberi kepada makna laknat. Salah satunya ialah laknat ni bermakna ab'adahu minal khair. Dia dijauhkan daripada kebaikan. Sabbahu, dia layak dicerca. Azahu, dia layak disakiti. Itu perkataan laknat yang ada dalam. Artinya, kalau orang itu dia berperwatakan macam ni dan dia tidak ada usaha nak mengubah, maka satu perkara kita tahu, Tuhan akan jauhkan dia daripada kebaikan hidup, manfaat hidup. Manfaat hidup. Manfaat hidup ni kan, sebahagian hidup kita jadi ibadah. Kita tanam pokok serai ke, kita tanam pokok karapuler ke, kita bangkit pergi abang tengok bekas orang patah. Yang tanam kita, yang duk percik segala ubat kuman serangga ni kita, yang pergi patah orang lain. Kita pun hati sakit Pak Amir. Tapi Nabi kata apa? Kalau buah kita tanam dimakan oleh burung, kita sabar, kita redha, Allah bagi pahala sedekah. Ada bahagian hidup kita ni ibadat berjalan. Siapa-siapa yang termasuk dalam ni, tak ada yang tulah hidup dia. Tak ada. Soal dia senang, soal dia tak sakit, itu bab lain. Al-barakatu yanzi'u minhum. Berkat itu diangkat daripada mereka. Hidup mereka tidak ke arah rahmat. Ataupun yang kedua, maksud dia dilaknat terus. Tuhan akan bagi balak demi balak dunia dan akhirat. Dan kita dalam Malaysia, kita ada juga kan beberapa kawan-kawan kita yang sampai hari ni lah dia duk kata dia tu perempuan, dia tu perempuan, dia pun kaya macam perempuan, dia pun orangnya ada nama, orangnya ada bisnes kan. Alhamdulillah, benda baik. Dia pergi umrah pun dia buat cakap. Alhamdulillah Pak Bi. Bukan semua orang. Itu mungkin karamah dia lah kot. Jadi orang macam ni semua dalam hidup mereka, satu yang tak akan ada, rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan. Para ulama kita sebut, apabila rahmat ni dicabut, hidup kita akan jadi kalang kabut. Kita tak akan berjumpa dengan kebaikan. Kita tak akan jumpa dengan kebaikan. Lepas satu, kebaikan kita buat, Tuhan akan tunjuk cerca dia, celaan dia. Semua yang kita buat, hatta kita semayang, kita puasa, tadi kata kita pergi umrah semua, kerana kita khilaf dengan syariat Tuhan, semua ibadat kita tu tak sampai ke Tuhan. Atas sangka kita dah buat, itu sangka kita. Tapi atas kabul Tuhan, Tuhan nak terima ibadat kita, syarat dia tak dua. Apa dia? Ataupun kita kata syarat ada tiga. Satu, kita jaga Islam kita, iman kita. Kedua, ikhlaskan kepada Allah. Yang ketiga, tetap cara Muhammad. Tak kalau kita katalah saya pergi umrah lah, saya tawaf. Kalau awak tawaf khilaf dengan Muhammad, Tuhan tak terima. Maka dalam syariat yang Tuhan turunkan kepada Muhammad, adakah lelaki-lelaki ni pergi tawaf dengan pakai lagu tu? Tak ada. Ataupun adakah lelaki-lelaki ni masuk ke Masjid Nabawi pakai dengan cara wanita? Tak ada. Kalau tak ada, awak declare lah awak umrah macam mana, Tuhan tak terima. Syarat ni kita kena jaga. Kita nak mengaku depan orang tu hak kita. Mengakulah depan orang.
kita duk belajar pakcik, betul pakcik, daripada hadis yang pendek sampai hadis panjang kita jumpa kan, dalam Bukhari maupun dalam Muslim, daripada hadis marfu' sampai kepada mauquf, semua martabat dia sahih, daripada amalan Nabi sampai amalan sahabat, semua mencerca kalau ada amalan dibuat tidak mengikut cara Nabi. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Tolak. Siapa yang pergi reka satu-satu amalan, satu-satu perkara, ya Nabi kata aku duk ada, pasal apa dia kena pergi reka? Aku duk ada. Kenapa aku ini uswatun hasanah dia tak faham? Dia pergi reka, dia pergi buat, ditolak. Aisyah juga cerita, man amila amalan, siapa yang beramal dengan satu amalan bukan daripada kami, Nabi kata, ditolak. Kita bahagian orang nak kata apa tu bab orang. Bahagian kita kena pasang ibadat kita dengan syarat Tuhan. Itu diambil daripada ayat 112 surah Baqarah, 110 daripada surah Al-Kahfi, dan ada dalam An-Nisa. Itu dihurai oleh Al-Hafiz Ibnu Kathir. Siapa yang rajin duk semak Ibnu Kathir akan jumpa syarat-syarat ni. Diulang kali dia sebut syarat ni Ibnu Kathir. Ibnu Qayyim ulang, Syekhul Islam ulang, semua ulama-ulama sunnah ulang syarat ni. Ikhlas dan ikut Nabi. Kita bukan kira siapa yang bagi tahu pada kita Pak Cik Din. Orang yang macam pelari apa yang duk pegang baton tu kan, pelari boleh bertukar, dia ni 100 meter passing ke dia tu. Jangan tengok orang, tengok benda apa dia nak bagi ke kita. Benda yang dia bagi pada kita tu ada dalam riwayat-riwayat yang sahih dan jelas Nabi buat, baru kita ambil. Kerana bukan Islam saja kita jaga, bukan ikhlas saja kita jaga, cara kita buat ibadat kena betul. Itu saya tengok ada kawan main marah. Marah. Apa ini? Dia kata apa? Kora ke? Saya tak dapat tangkap berangkat awal. Kora ke dia kata? Sama ada dia saja kata ataupun dia tak dapat, saya tak tahu. Tapi dia ulang. Kora ke kata? Tak boleh duk zikir Allah ni. Oh, bukan kora, rora. Saya nak kata sepatahlah pada orang lagu ni, marah ke benci ke orang, nama yang mak bapak orang bagi ke orang jangan ubah. Hatta saya sendiri, kalau orang marah dengan saya, nama mak bapak saya bagi kat saya jangan ubah. Dia marah sangat, kora. Saya kora apa? Lepas tu bila disebut dengan zikir Allah tu, baru kita dapat tangkap. Kora, dia ingat dia pandai sangat kot. So ada PhD, dia ingat dia bijak sangat kot. Oh, Rora, panggil Kora. Dah. Nama panel dia bukan Kora, Rora. Diambil daripada nama penuh dia. Itu nama mak ayah dia bagi. Jangan ubah. Itu akhlak tak baik. Di kepala kepiah, di bawah dagu ada janggut, tapi pergi ubah nama mak pak orang. Janganlah. Tak setuju balik. Satu. Yang kedua, kita nak marah kat dia. Bukanlah saya nak kata apa, kita nak marah ni, tengok dulu kita punya sijil apa, sijil dia apa, bidang apa. Kita 4 senawi, dia PhD. Dan PhD dia bidang apa? Bidang yang dia belajar tu kita belum belajar. Dan dia belajar, universiti mengiktiraf, dia faham dan dia lulus. 4 flat. Kita pergi belajar universiti mana? Yang kita nak kora-kora ni. Kita kata untuk guru tu tak tahu. Bukan tu bandingan dia. Bandingan dia fakta. Sampai zikir Allah pun tak boleh. Ada dalam hadis Muslim. Yang hang duk kata kora ni, dia
belajar hadis, dia jumpa hadis Muslim tu. Adalah hadis Muslim. Nabi kata tak akan jadi kiamat sehinggalah manusia akan, sehingga tak ada manusia muka bumi ni kata Allah, Allah, Allah. Bila dah tak ada orang kata Allah, baru berlaku kiamat. Maka hadis itulah jadi dalil kita zikir Allah, Allah, Allah. Mengaji sampai PhD, hadis tu tak jumpa. Dah, dia jumpa. Hang yang tak tahu. Hang tu dengar orang kata. Dia tu dengar orang kata, bukan dia jumpa sungguh lah Sahih Muslim pun. Kalau nak pergi tanya lah pakcik, dalam Sahih Muslim tu bab apa? Dia mula tiba gambar ketang. Dia tiba gambar ketang. Jadi kita ni bila nak marah ke orang, biar marah kita tu nampak kata kita ni orang makan cukup, vitamin cukup, tak ada simptom corona. Jangan marah ke orang. Marah tak tahu pasal apa marah. Quran kata ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Orang beriman perbanyak sebut nama Allah. Apa Ibnu Katsir kata tentang ayat tu? Apa Qurtubi kata? Ambil Sayyidut Tafasir Tabari. Apa dia kata tentang ayat tu? Baca. Kita kena tahulah diri kita, Pakcik Din. Ilmu kita tak kat mana. Kebolehan kita baca tak mana. Hamba-hamba Allah ni semua ni, yang mereka ni pula PhD dalam dunia tu, mereka bercakap dalam konteks mereka. Kita bercakap luar konteks, Pakcik. Kita bercakap luar konteks. Patut kita tak patut redah daerah. Bukan kata negeri, daerah pun kita tak boleh redah. Sebab tu bukan daerah kita. Saja saya bagi contoh. Kita baca hadis. Kita baca hadis. Tengok-tengok dalam hadis tu, imam ni kata hasan, imam ni kata dhaif. Apa keputusan kita nak buat? Hadis tu dhaif ke hasan? Bukhari kata hasan, Tirmizi kata hasan, Ahmad kata hasan. Bukhari punya makna hasan dengan Tirmizi punya makna hasan sama ke? Tak sama. Ahmad punya makna hasan tak sama. Bila tak sama, di mana dia punya, kita nak ambil dia punya sukatan dia. Nanti kita duk marah dekat ni, duk marah dekat orang mengaji hadis ni. Kita tak tahu. Kita tahu hadis ni ada dalam Tirmizi. Tirmizi kata hadis ni, kedudukan hadis ni gharib, hasan gharib. Hasan gharib. Kita kata berdasarkan hadis ni saya berpandangan hasan. Tanya Bukhari. Imam Tirmizi sendiri tanya pada Imam Bukhari beberapa hadis. Bukhari kata hadis hasan, tapi dia maksud hasan bukan sahih. Dia maksud hasan tu pada kedudukan tak boleh hujah. Tapi Tirmizi kata hasan. Hasan Tirmizi tu tinggi sikit daripada dhaif. Bukhari punya hasan tak boleh hujah. Kedudukan hasan Tirmizi sikit tinggi daripada dhaif, boleh hujah. Jadi kedudukan hadis ni boleh hujah ke tak boleh hujah? Dia kena balik pada mustalah. Semua ulama buat kaedah. Allah lahirkan satu tokoh besar nama dia Imam Ibn Salah. Dia buat mustalah hadis. Maka dengan kaedah dia buat itulah para ulama jadikan barometer mengukur semua hadis-hadis ni. Kita tahu ke benda ni? Kita tak tahu. Takat tu pun kita tak tahu. Yang kita duk marah sangat ni, kita tak tahu. Hadis-hadis pasal kiamat ni, apa kedudukan dia pun kita tak tahu. Kalau hadis tu guna lafaz tak akan berlaku hari kiamat, sehinggalah atas muka bumi ni tak ada orang kata Allah, Allah. Apa maksud hadis tu? Hadis tu riwayat Muslim. Nawawi dalam kitab dia Minhaj, dia syarah hadis tu. Apa dia kata? Sagi silat-silat yang kita duk marah tu, bukan kita marah dekat orang, marah kat Nawawi. Tapi dalam bab fiqh pakai apa dengan Nawawi, dalam bab hadis tak sedar duk maki kat Nawawi. Pasal tu biar kita jadi tenang sahaja. Kita tengok bidang tu siapa bercakap. Ini bidang dia, ahli dia. Tak salah nama dia siapa. Pasal kata nama tak penting, yang pentingnya apa dia bawa pada kita. Katalah kita tak maulah,
Saya ingat sahabat Rashid, kita pegang satu kaedah dah. Rora ke, Maza ke, Kamilin Jamilin ke, Abdullah Iraqi ke, sebutlah nama siapa kan. Aku tak mau pakai. Okey, boleh juga. Iaitu dengan satu kaedah kita boleh selamat. Apa dia? Sentiasa ingat dalam kepala kita. Dalam riwayat yang sahih, ada tak ada Nabi berzikir dengan zikir tu. Simpan tu sudah cukup. Tak marah ke orang. Kalau kita tak tahu Tok Guru ni kata lagu ni, Tok Guru ni kata, kita pun pening. Satu benda je kita tanya. Dengan kita ambil kaedah Allah nak terima amal kita kan, ikhlas, jaga Islam kita, ikhlas kita dan cara Nabi Muhammad. Ada tak ada? Dalam orang kata ni boleh, orang kata tak boleh. Ada tak ada yang kata boleh tu, dia buat main satu riwayat. Nabi sendiri pernah berzikir lagu tu. Ataupun sahabat pernah berzikir lagu tu. Kalimah Allah dijadikan zikir kosong lagu tu. Ada tak ada? Kalau kita cari tak jumpa lagi, artinya tak boleh amal lagi sampai jumpa. Kerana kalau cari tak jumpa bermakna tak ada sumber. Kan dia start dengan kosong kan? Benda tu start dengan kosong. Sampai ada bukti baru boleh buat. Cari dulu. Tak usah buat lagi. Berzikir apa yang dah disepakati. Yang kita zikir, Rora tak kata apa, Maza tak kata apa, Lahiraki tak kata apa. Apa dia? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tak kata apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Siapa tak kata apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 100 kali sehari. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sehari semalam 100 kali. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. 100 kali. Tak ada siapa kata apa? Zikir pagi, zikir petang, tak ada siapa khilaf. Kenapa itu kita tak buat kalau nak dekat diri pada Allah? Yang khilaf ni kita pergi ambil. Dah khilaf ni pula cari dia punya titik tu tak jumpa lagi. Dan kita pun tak mau terima kaedah al-aslu fil ibadati al-butlan. Asal ibadat tu kosong. Sehingga dicontoh oleh Nabi baru dia ada. Kalau Muhammad tak buat, apa kata Imam Syafi'i, Pakcik Bari? Kalau ingat lagi, Imam Syafi'i kata Nabi Muhammad ni manusia paling suci. Nabi Muhammad ni manusia paling suci. Satu. Bila kita ikut cara dia, bermakna kita ikut orang paling suci. Yang kedua apa dia? Dengan kita ikut apa yang dia buat, kita tak buat apa yang dia tak buat, itulah bentuk ittiba', pengikutan yang benar, yang murni. Ikut cara dia dulu. Ada ulama kata tahlil orang mati boleh, ada ulama kata tahlil orang mati tak boleh. So jadi khilaf. Simple saja tanya, Nabi Muhammad buat ke tak? Dia pasti tolong kita di hari akhirat, dia pasti. Ni yang kita duk kata ustaz-ustaz kita ni, dia pun nanti belah kiamat esok. Yauma yafiru al-mar'u min akhihi. Tanya Nabi. Nabi buat tak? Nabi buat tak? Tanya Nabi. Kalau kita dapati soalan tak terjawab, Nabi buat pun tak ada jawapan, Nabi tak buat pun tak ada jawapan, maka balik kepada asal dia. Asal dia selagi tidak ada bukti dari Nabi, jangan buat lagi. Kenapa? Kalau direka satu amalan, dibuat yang direka, Aisyah bagi tahu pada kita, Nabi sebut radun, ditolak. Saya ingat kalau kita pegang lagu tu, kita sangat jadi manusia yang tak terkacau emosi kita. Simple aja. Maka kita sampai bila-bila kita kena ingat apa yang Allah pesan pada kita. Allah kata am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Adakah kamu ada sekutu-sekutu yang baru selain daripada Allah, yang mereka bagi izin pada kamu dalam hal yang tidak diizinkan oleh Allah? Mereka bagi kepada kamu syariat baru. Syara'u lahum minad din, mereka bagi syariat pada kamu daripada urusan agama. Ya Allah tak bagi izin. Macam mana kita tahu satu benda tu Allah bagi izin pada kita, pakcik dia? Dengan Allah turun dekat Muhammad lah. Muhammad lah tunjuk. Lepas tu diikuti oleh para sahabat. Kita ikutlah benda tu. Kita sentiasa sampai hari kiamat kita kena pegang kaedah ni. So majority kah, minority kah, itu hak orang. Itu hak orang. Kerana ayat yang begitu besar
dan agung telah turun kepada kita apa dia? Yang kita duk selalu ingat dan hafal daripada Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u. Dia punya balasan terlampau besar. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ya, sampai Ibnu Katsir kata berdasarkan ayat ini, hazihil ayatul karimah hakimah. Ini ayat yang memutuskan. Putus apa? Bagi setiap orang yang mendakwa mencintai Nabi, mencintai Allah. Bagi orang yang mendakwa mencintai Allah, tapi dia tak boleh duduk di atas jalan Nabi Muhammad, maka dia seorang yang berbohong dalam dakwaan cinta daripada Allah. Maka ayat ni dipanggil ayat imtihan, ayat ikhtibar, ayat apa dia? Ibtila, ayat menguji, ayat cuba iman kita. Kenapa kita nak pergi zikir dengan satu zikir tak tahu jawapan dia lagi? Oh, kerana seban orang tu, janggut orang ni. Tidak. Nabi Muhammad balik, umat kena balik pada Nabi. Cakap mana yang kita tahu sahih, kita amal tu dulu. Oh, kalau kita boleh peganglah benda tu, Allahu Akbar, kita tak marah ke siapa-siapa. Maka ini pun kalau kita baca tajuk ni, kawan-kawan kita jenis lembut-lembut marah pada kita. Dia kata Islam mereka ni radikal, dia marah kita. Bukan, kami ni pun Tuhan yang marah. Dia pun tahu rukun iman. Kami ni pun dengan takdir Allah juga jadi macam ni. Tak, ikut cara Nabi. Ada. Tak ada. Nak buat macam mana? Itulah ikhwan, petunjuknya Allah tinggal kepada Nabi. Lepas tu Al-Imam Nawawi bawa lagi pada kita dua hadis untuk menyokong tajuk ini. So yang dua hadis tu nampaknya kita baca lepas raya lah, InsyaAllah. Lepas tu kita akan main satu tajuk yang menarik Pak Amir, iaitu larangan meniru kebiasaan syaitan dan orang kafir. Tajuk ni dia punya tajuk tu besar, tapi bila dia bawa hadis mai pada kita, hadis tempoh. Betul. Orang Islam jangan tiru setan. Jangan, mana ada orang nak tiru setan bercik. Walaupun dia pakai baju I'm devil, baju dia menyala macam Nabi, devil dia beritahu, tapi dia tak suka setan. Nabi kata jangan tiru setan. Ada bab jangan ikut cara setan. Bila mai tajuk ni, Nawawi ambil hadis yang sangat kita hidup hari-hari yang ada tu. Tengok Nabi kata, jangan, kalau kamu buat benda ni, kamu dianggap tiru setan. Kalau kamu buat benda lagu ni, kamu dianggap tiru Yahudi. Contoh yang begitu dahsyat. Sangat dahsyat contoh ni. Kita tengok, panjang umur, sihat badan, diizinkan oleh Allah, kita sambung. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. So kita punya majlis hari Khamis pula lah.